Okey. Sekarang grup saya akan menerangkan tentang huruf jar. Yang mana huruf jar ni seperti mana yang kita tahu, fi, ila, man, ala, semua tu. Dan huruf jar ni sebenarnya ada 20. Jadi dalam bab ni saya akan menerangkan tentang satu-satu huruf jar tu dan penggunaan dia. Okay, let's go. Okay, huruf jar yang pertama sekali yang akan diterangkan kat sini adalah qala, ada, hasya. Maksud dia adalah sama. Dia mewakili ada waktu istisna, iaitu illa. Maksud dia melainkan. Okey, jadi di dalam tiga perkataan ni, tiga huruf ni, dia mewakili memberi maksud huruf jar dan af'al madhiyah, iaitu huruf jar dan juga af'al madhiyah, benda yang dah lepas. Jadi kita tengok contoh yang pertama sekali. Qama at-tullab, qala, ada, hasya, zaid, baris bawah, majrur bi kasrah. Sebab apa? Sebab ini menunjukkan huruf jar, penggunaan huruf jar. Contoh penggunaan huruf jar di dalam perkataan qala, ada, hasya. Yang kedua pula, qama at-tullab, qala, ada, hasya, zaidan. Sebab apa jadi zaidan? Sebab yang ni af'al madhiyah, menunjukkan perkara yang dah lepas. Huruf jar yang seterusnya, kai. Kai ni dia akan jadi huruf jar bila mana ada dua keadaan ni. Yang pertama, jika ditambah ma istifhamiyah di belakang dia. Contoh, kaimahu. Sebab apa jadi kimah? Sebab alif tu dihazafkan dan ditambah ha. Sebab apa tambah ha? Untuk mengakhirkan sebutannya. Keadaan kedua, kai akan jadi huruf jar bila mana lepas dia ada fi'il mudhari' yang mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab ada an masdariyah. Yang mana an tu dihazafkan sebelum ukrima dan selepas kai. Maksudnya di pertengahan. Dan ukrima tu dinamakan fi'il muqaddaran li masdar. Huruf jar seterusnya adalah la'alla, mengikut slang Bani Uqail. Contoh ayat la'alla abil miqwari qaribun. La'alla tu huruf jar zaidah. Jadi la'alla tu adalah mubtada, abil miqwar tu juga mubtada, qaribun tu khabar. Contoh yang lain adalah la'alla Allah hafaddalakum. La'alla tu mubtada, Allah tu pun mubtada, dan juga faddalakum tu adalah khabar. Okey, jadi la'alla tu akan jadi mubtada dengan membawa maksud semoga. Okey, huruf jar yang seterusnya mata. Okey ya, mata mengikut di sisi slang Uzair ataupun kita punya loghat ataupun slang lah kita punya. Okey. Okey. Contoh dia iqrajha mata kummi. Mata ni dia mewakili mi. Maksud dia dari. Dari situ je maksud dia. Faham tak? Iaitu
Mata ni maksud dia iaitu min. Okey. Huruf jar yang seterusnya adalah laula. Laula dia akan terjadi dia akan jadi huruf jar bila mana ada dhamir. Contohnya laula ya, laulaka. Kat mana dhamir dia? Ya dengan ka. Selalu kalau kita kata huruf jar, maka belakang tu akan jadi kasrah. Betul kan? Tapi kat sini dia tak jadi laulai, dia tak jadi laulaki. Tapi dia jadi tetap juga dengan baris dia. Sebab apa? Sebab dhamir. Dhamir dia adalah mabni, jadi dia tidak akan berubah. Dia dhamir majrur. Okey. Mul dan munzu digunakan untuk asma'ul zaman. Mul ni digunakan untuk zaman hadiran, kana makna fi. Contoh dia, ma ra'aituhu mundu yaumina. Kita boleh guna pakai ma ra'aituhu fi yaumina. Yang kedua, munzu digunakan untuk zaman madian, kana makna min. Contoh dia, ma ra'aituhu mul yaumil ahad. Ataupun dia pakai ma ra'aituhu min yaumil ahad. Kaf. Ada 3 jenis. Dia tasbih, dia ta'lil dengan zaidah dan taukid. Tasbih ni maksud dia seumpama, dia ta'lil sebab zaidah dan taukid ni penambahan untuk menguatkan. Contoh bagi tasbih, zaidun kal asad. Yang kedua, dia ta'lil sebab contoh dia wadhkuru kama hadakum. Yang ketiga, zaidah lil taukid. Maksudnya laisa kamitslihi syai'. Faham tak? Faham. Okey. Hatta digunakan untuk intihai ghayah. Maksudnya hujung. Maka akhiran atau faslah di akhir. Maksudnya dia digunakan untuk akhir ataupun dia bersambung dengan akhir. Contoh dia, salam dia hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Digunakan maksudnya mutasilan bil akhir. Hatta fajr maksudnya digunakan untuk akhir. Okey. Fala taqum diuntukkan hatta. Contoh saja, sirut al-bariha hatta nisfu al-lail, sehingga tengah malam. Lianna nisfu al-lail laisa al-akhiran. Kerana nisfu al-lail ni tak boleh digunakan untuk dia bukannya akhiran. So tak boleh digunakan. Waw dan tak digunakan untuk qasam, iaitu sumpah. Tak boleh sebut fi'il qasam samanya. Contoh, aqsamu wallahi. Aqsamu ni adalah fi'il qasam. Contoh untuk fi'il qasam, contoh untuk waw dan tak ni, misal wallahi la af'alan. Allah. Rubah ni tak dijadikan kecuali nakirah. Contoh dia, rubah rajulin alimin taqi. Rajulin ni nakirah. Wallahu a'lam. Bang. Ya, kenapa? Boleh ajak saya Amin tak bang? Min. Ha. Boleh awak tak boleh main ni saya. Dah ada siap kali dengan nota. Macam dah ready. Okey. Kita boleh start lah pembelajaran kita sekarang ni ya. Okey, seperti mana kita tahu huruf jar ni ada banyak, ada 20 betul? Betul. Okey, jadi kita skupkan pada min. Sekarang ni saya akan ajak anda semua min.
Okey, first yang kita tahu min ni makna apa? Ditabai, iaitu apa? Sebahagian. Kita tengok contoh, tak apa? Jangan risau, kita tengok contoh kalau tak faham lagi. Okey, kita tengok contoh. Akhadtu minad darahim. Saya mengambil. Kalau kita tahu min ni maksud apa? Daripada, okey? Jadi ditabai, maksudnya sebahagian. Saya mengambil sebahagian daripada duit kamu. Yes, like that. Okay, next kita move on to ribayanil jins. Min bermakna ribayanil jins, untuk menerangkan jenis. Tak apa, kalau tak faham ni tak apa. Kita tengok contoh. Contoh dia apa? Fajtanibu rijsa minal awthan. Maksud dia apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu jauhi berhala-berhala yang najis itu. Maka hendaklah kamu jauhi berhala-berhala yang najis itu. Dan itulah yang dikatakan dengan bayanin jinsi. Okay, kita tengok pula ibtida'il ghayah. Ada dua, iaitu fil makan wa fil zaman. Okay, kita tengok fil makan. Contoh dia apa? Qala Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Okey, Allah berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi min ni ibtida'il ghayah fil makan. Sebab apa? Sebab Masjidil Haram ni kan tempat. Okey, kita tengok yang kedua pula fil zaman. Okey, untuk ibtida'il ghayah fil zaman. Okey, qala Allah Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Allah berfirman, maksud firman Allah ni, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni apa? Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Okey, kita tengok syahid dia kat taqwa min awwali yaumin, kan? Jadi awwali yaumin ni apa? Zaman. Dia masa. Jadi ibtida'il ghayah di zaman. Okey, kita move to the next point is az-zaidah. Az-zaidah apa? Penambahan. Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Jangan risau, kita tengok contoh. Maja'ani bin ahadin. Tidak seorang pun yang datang kepadaku. Syarat min untuk menjadi huruf tambahan ada dua. First, an yakuna majrur nakirah, iaitu perkataan yang dijarkan adalah isim nakirah. Yang kedua, wa an yusbiquha nafi aw shibhuhu kan nahi wal istifham, iaitu apa? Yakni sebelumnya adalah kata nafi atau serupa dengan nafi, seperti apa? Kata larangan dan kata tanya. Yang terakhir apa? Min di makna badal. Okey. Allah Ta'ala arditum bil hayatid dunya min al-akhirah. Maksudnya apa? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kira badal akhirah, ia sebagai ganti kehidupan di akhirat. Allahu a'lam. Ustaz, saya kurang faham lah huruf jar lam ni. Oh, tak faham. Tak apa, jangan risau. Ustaz boleh terangkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Ustaz? Ada siap. Yang memang dah ready dah. Macam ni. Okey, lam. Okey, lam ni kalau kita tahu ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 maksud untuk lam ni. Okey, yang pertama apa? Dia dimiliki. Iaitu milik. Okay. Tadi tak ada contoh, sekarang dah ada contoh. Okey, kita boleh mula. Okey, lam ni macam saya bilang tadi ada 6. Okey, ni Ustaz pun boleh 4, tak ingat Ustaz nama sikit lagi. Okey, satu dimiliki. Okey, Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, Allah maksudnya apa? Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Ya, lam masuk kat sini adalah apa? Dimiliki, milik Allah. Ya, semua benda di langit dan di bumi ni adalah milik Allah. Okey, kita seterusnya syibih dimiliki, seumpama milik.
Okey, tak apa. Kalau tak faham kita tengok contoh. Jangan risau. Wababu lidari. Pintu milik rumah. Betul pintu milik rumah, betul. Tak boleh dinafikan. Tapi pintu juga boleh jadi milik hospital. Boleh jadi milik kelas. Milik kelas. Jadi dia sebab tu dia dinamakan syibih dimiliki. Okey, yang seterusnya at-ta'diyah. Lam bermakna ta'diyah. Ta'diyah ni maksud dia apa? Melangkaui perkara lain. Kalau kita tengok maksud pun kita macam kemadilahan. Tak apa, kita tengok contoh faham, jangan risau. Wahab tu li Zaidin malan. Saya beri kepada Zaid sejumlah harta. Jadi kalau kita faham melangkaui perkara lain ni, dia bagi sejumlah harta. Okay, benda tu macam kita perlu demand. Macam kita tengok contoh yang kedua, lampu biru ni rosak pakai batu. Firman Allah, fahabali min ladunka waliya. Maksud dia apa? Kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki. Kira benda tu melangkaui perkara lain. Macam tu. Okey. Tak apa. Kita terus ke seterusnya, itu li ta'lil. Lam li ta'lil. Di makna sebab. Jituka li ikramika. Saya datang menemui kamu kerana menghormati kamu. Kira lam di sini adalah li ta'lil. Sebab saya datang sebab memuliakan kamu. Okey. Okey, seterusnya apa? Lam bermakna zaidah. Zaidah dia dibagi kepada dua, iaitu apa? Hiasan wasimaan. Okey, tak apa, kita tengok contoh dulu. Di Zaidin darabtu. Zaid telah saya pukul. Cara kias ni maksudnya apa? Mengikut kaedah tata bahasa Arab. Ya, kalau ikut kaedah itu di Zaidin darabtu. Zaid telah saya pukul. Tapi secara simaan, zaidah ni ada secara simaan ke? Iaitu apa? Pertuturan orang Arab. Orang Arab kata darabtu li Zaidin. Saya telah memukul Zaid. Jadi dua-dua ni boleh guna. Cuma beza dia apa? Ini mengikut kaedah tata bahasa Arab, yang ni pertuturan orang Arab. Okey, yang terakhir apa? Intihaul ghayah wa huwa qali. Okey, maksud dia kat sini apa? Maksud dia apa? Digunakan dengan arti akhir tujuan, tetapi iaitu sedikit. Okey, kita tengok contoh. Allah Ta'ala kullu yajri li ajalin musamma. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dia apa? Dia kan dia waya ni akhir tujuan. Bahawa boleh iaitu sedikit. Dia satu daripada dua tu beredar mengikut masa yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya adalah apa? Ila. Ila bermakna intihaul ghayah. Yakni akhir tujuan. Kameraman jangan gelap. Okey. Kita tengok contoh. Sirtu al-barihah ila akhiril lail. Ila akhiril lail. Ataupun ila rizqul lail. Saya berjalan semalam sehingga akhir malam ataupun setengah malam. Kira untuk ila ni kita boleh guna untuk akhir tujuan ataupun tak akhir pun tak apa. Macam harta dia untuk akhir tujuannya. Macam Syafiq cakap. Tak mahu cakap. Macam harta tu untuk akhir tujuannya. Kalau untuk ila ni akhir boleh, tak akhir pun boleh. Okey, kita tengok yang terakhir, iaitu apa? Fi ada dua maksud, untuk zarfiyah wa sababiyah. Sebut elok-elok. Zarfiyah, sababiyah. Okey, kita tengok untuk zarfiyah dulu. Imran fil masjid. Imran fil masjid. Imran fil zarfiyah di masjid. Imran fil masjid. Biasa. Okey, kita tengok untuk sababiyah. Qaul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat imra'atun
nara fi harratin habasatha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya apa? Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dikurungnya. Ia tidak memberinya makan dan pula tidak melepaskannya memakan serangga bumi. Kira fi masuk kat sini bukan makna di, tapi makna dengan. Sebab. Sebab sababiyah. Sebab lah. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok huruf jah iaitu huruf ba. Huruf ba ni dia ada banyak maksud dia. Yang pertama, makna fi ifadatu zarfiyah. Contoh dia, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili. Contoh dia kat wa bil laili. Wa bil laili tengok maksud dia. Dan pada waktu malam. Waktu malam tu zaraf. Okey, kita tengok makna kedua. Makna kedua dia sababiyah. Sababiyah ni adalah sebab, kerana. Tengok contoh dia, fa bizulmin minal ladzi nahadu haramna alaihim thayyibat. Okey, tengok kat fa bizulmin. Maksud dia apa? Dan kerana kezaliman. Kerana, sebab. Okey, kita tengok contoh ketiga, al-isti'anah, iaitu menggunakan. Kita tengok contoh dia kan. Kata betul bil qalami. Maksud dia, aku menulis menggunakan qalam. Okey, B tu dimasukkan menggunakan. Faham kan? Okay, kita tengok makna yang keempat iaitu li ta'diyah. Ta'diyah ni melangkaui perkara lain. Tengok contoh dia, zahab itu bi Zaidin. Maksud dia apa? Saya pergi dengan membawa bersama Zaid. Tengok, bi tu membawa bersama. Maksud dia. Okey, tengok apa makna seterusnya ni, ta'wi'. Ta'wi' ni apa dia? Menukarkan. Okey, tengok contoh dia. Ishtaraitu farasa bi alfin dirham. Maksud dia apa? Aku membeli kuda dengan harga 1000 dirham. B tu dia maksud menukarkan. Kalau dia kata tukar kuda kepada tukar duit kepada kuda. Okey, kita tengok contoh yang keenam, nilai-nilai. Maksud dia apa? Berhampiran. Okey, kita tengok contoh dia. Marartu bi Zaidin. Maksud dia apa? Aku berjalan berhampiran Zaid. B tu yang mana? Berhampiran. Okey, kita tengok maksud yang ketujuh, bermakna ma'an. Ma'an tu apa? Bersama. Kita tengok contoh dia. Bi'tuka thawaba bitarazihi. Maksud dia macam mana? Aku menjual pakaian bersama gayanya. B tu yang mana? Bersama. Okey. Okey, kita tengok makna yang ke-8, bermakna min, iaitu daripada. Okey, kita tengok contoh dia. Syaribna bima'il bahri. Mereka minum daripada air laut. B ni bermakna daripada. Okey, kita tengok nombor 9, bermaknaan, iaitu tentang. Tengok contoh dia. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Okey, maksud dia apa? Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Tengok B kat azab. B tu maknaan tentang azab. Okey. Okey, kita tengok mana yang ke-10 iaitu lil masahibah. Maksud dia menemani ataupun serta. Okey, tengok contoh dia. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah serta memuji Tuhanmu. Tengok B tu bermakna serta. Okey, kita tengok makna yang ke-11 iaitu bermakna badal. Okey, contoh dia kat hadis ni, ma yasurruni biha humurun na'ami. Maksud dia apa? Saya gembira dengan rahmat merahnya. Okey, badal dia kat mana? Biha, dengannya, iaitu dengannya apa? Humurun na'ami, rahmat merahnya. Okey, kita tengok huruf jar yang seterusnya iaitu ala. Ala ni selalu digunakan, iaitu lil isti'ala. Dia selalu digunakan. Okay, contoh dia, Zaidun ala sathi. Zaid di atas bumbung. Ala tu maksudnya di atas. Selalu orang guna di atas kan. Okey. Okey, tengok makna kedua iaitu makna fi. Okey, contoh dia, wa dakhala al-madinah ta'ala hina ghaflatin min ahliha. Tengok maksud dia, dan dia Musa masuk ke
dalam kota Memphis. Okey, tengok ala tu bermakna fi, ke dalam. Okey. Okey, kita tengok yang ketiga bermakna an. Okey, contoh dah kat sini. Idza radiyat alayya banu Kushairin. Maksud dia apa? Jika saya meredai terhadap Banu Kushairin. An apa? Alayya ni masuk dia masuk an terhadap. Okey, kita tengok audio seterusnya itu an. Mana ada tentang boleh terhadap. Okey, maksud pertama dia limujawazah, iaitu bersebelahan. Ni kita selalu guna. Tengok contoh di sini. Romai tu bisahma anil qausi. Aku melontarkan anak panah terhadap busur. An sini kita selalu guna. Okey, kita tengok makna yang kedua, makna ba'da. Okey, contoh dia latar kabun tabaqan an tabaq. Maksud dia apa? Sesungguhnya kami akan jalani peringkat demi peringkat. Okey, an kat situ dengan makna ba'da. Okey, kita tengok makna yang ketiga iaitu bermakna ala. Okey, nak contoh dia apa? Fa innama yabkhalu an nafsihi. Okey, maksud dia sesungguhnya dia kedekut ke atas dirinya sendiri. Tengok, an kat situ bermakna ala, ke atas. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you?